peruntukan untuk komuniti Malaysia Madani sebanyak 18.78 juta ringgit. Saya nak timbulkan mengenai apakah rasionalnya program ini diwujudkan dalam keadaan kementerian sebenarnya sudah mempunyai pelbagai mekanisme untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat. Dalam kenyataan media yang kita baca sebelum ini dikatakan bahawa kerajaan akan menubuhkan 1,878 komuniti Madani. Dan bagi saya ini satu bilangan yang amat besar. Kalau di Pulau Pinang saja, saya baca dalam satu keratan akhbar baru-baru ini, dikatakan ada 120 komuniti Madani akan ditubuhkan. Di Pulau Pinang kita ada 40 Dewan Undangan Negeri. Maksudnya satu Dewan Undangan Negeri ada 3 komuniti Madani. Di kawasan saya, di Tasik Gelugor, kita ada 3 Dewan Undangan Negeri. Maksudnya ada 12. Jadi kebimbangan saya ialah komuniti Madani ini akan ditubuhkan dan dioperasikan sebagai satu jentera yang bersifat politik kepartian. Saya meminta jaminan daripada pihak kementerian bahawa penubuhan komuniti Madani ini tidak akan ditubuhkan berdasarkan kepentingan politik kepartian. Kita libatkan komuniti secara betul-betul, libatkan komuniti secara keseluruhan, barulah berbaloi dengan peruntukan yang diberikan. Dalam ucapan Belanjawan 2024 juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa ada 1 bilion ringgit diperuntukkan untuk aktiviti komuniti Madani melalui, saya baca, melalui geran antara RM50,000 sehingga RM100,000. Jadi persoalan saya, adakah 1 bilion ringgit ini adalah untuk program yang sama? Adakah ia akan digunakan oleh komuniti Madani yang diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital? Sebab apabila saya semak dalam perincian, 1 bilion ini tidak dinyatakan. Dan apakah sekiranya ini adalah peruntukan untuk digunakan oleh komuniti Madani yang dimaksudkan dalam KKD ini, apakah kriteria untuk membolehkan mereka mengakses dana yang diperuntukkan oleh pihak kementerian, oleh pihak kerajaan seperti yang diumumkan dalam ucapan Belanjawan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Tapi berbalik kepada persoalan asas yang saya timbulkan tadi, iaitu mengenai jaminan bahawa komuniti Madani ini tidak digunakan sebagai jentera politik yang berbentuk kepartian. Kita sedia maklum bahawa sebelum ini ada saja jentera politik yang ditubuhkan, dibicarakan dalam perbahasan Belanjawan dan akhirnya menjadi lantikan-lantikan kepada mereka yang ada jawatan dalam parti-parti politik. Jadi saya sekali lagi memohon jaminan daripada pihak kementerian bahawa dalam melantik mereka yang menganggotai komuniti Madani ini, ia tidak akan dijadikan satu ruang untuk menyalahgunakan dana kerajaan untuk memberi allowance kepada mereka yang pegang jawatan dalam parti di peringkat bahagian ataupun cawangan. Seterusnya, dalam hal yang sama mengenai komuniti Madani ini, saya nak tanya juga, adakah wujud pertindanan dari segi peranannya dengan JCOM yang diletakkan di bawah JPM, di bawah Jabatan Perdana Menteri? Kenapa tidak pihak kementerian hanya mengambil alih JCOM yang setelah pun ada di bawah Jabatan Perdana Menteri dan dioperasikan di bawah KKD supaya kita boleh menjimatkan perbelanjaan kita? Ini adalah satu perkara yang lebih efisien dan lebih efektif bagi saya. Dan kita lihat juga bahawa sebenarnya JCOM ini dari segi peranannya, saya rasa ada kegagalan yang berlaku, yang mana salah laku ataupun dakwaan salah laku di peringkat JCOM yang kita sekarang ni kita kenali sebagai skandal ANW ni, sehingga hari ini Perdana Menteri yang melantik Ketua Pengarah tidak memberikan komen. Kalau Perdana Menteri part-time kita tak boleh menjalankan tugas tentang JCOM, saya mencadangkan ambil alih JCOM, letak di bawah KKD, sebab itu lebih menjimatkan, mungkin lebih efektif peranannya.